Okey, kita 5 minit. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu lah. Okey. Nama saya Sobri, okey, Ahmad Sobri Hasmuni. Saya orang Johor. Okey. Mendapat pendidikan di sekolah di Johor, kemudian Universiti Malaya dalam jurusan ekonomi. Kemudian saya bekerja di bank sejak tahun 2008 di RRG Bank. Public Bank sekejap je. Masa tu management trainee. Okay. Lepas tu saya pergi ke RRG Bank. Okay. Saya buat mortgage, saya buat personal financing, saya buat investment product. So macam-macam lah buat dekat RRG tu. Kemudian saya dilamar untuk bekerja di Affin Bank, di dalam mortgage juga, specifically dalam dalam department mortgage juga. Saya kerja utama saya ialah buat EF line. Saya jumpa Exim sebelum ni, saya dah pernah jumpa. Saya dah jumpa banyak developer, SP Setia, Masing, semua banyak saya dah jumpa untuk empanelkan dia projek tu Affin Bank. Itu kerja utama saya. Sehinggalah sampai dia ada company tu buat restructure. Okay. So saya dipindahkan ke department deposit. Okay. So dah berlainan lah. So untuk pengetahuan you all, sebenarnya saya dah buat property ni dah lama. Sejak tahun 2014 is official lah. Saya dah register di satu company, saya buat part time. So bila kerja saya yang fix tu tak boleh menyelam sambil minum air. Okay, Senin saya buat keputusan, okay, now that's it. Saya nak buat rent full time. Dan masa tu juga kebetulan saya punya income from rent melebihi income setahun saya bekerja di bank. Itulah asal usul kenapa saya boleh all out buat full time. Okay, so dalam saya punya sepanjang pengalaman saya di bank, kemudian saya buat real estate negotiator, bekerja juga sebagai real estate negotiator. So banyak yang pernah saya lalui berkenaan dengan financing, mortgage dan investment, property investment. Jadi saya kumpulkan saya punya pengalaman ini. Saya ada keluarkan satu ebook. Okay, basically ialah time MCO ni kita tak ada buat apa kan, tak ada buat apa sangat. So saya ambil inisiatif untuk buat simple punya ebook. Simple tak simple lah, adalah dalam 25 page saya rasa. Okay, saya terangkan apa yang kita akan bincangkan malam ni. Now, seperti yang you all tahu, sekarang ni kita berada dalam situasi yang agak getir. Okay, tetapi orang boleh melihat sama ada itu adalah cabaran, betul-betul macam dugaan yang tak boleh terima langsung lah, ataupun ia adalah satu peluang. Okay, mereka yang nak ambil ini sebagai peluang, so this is the time. Okay, now apa yang Malaysia sekarang ni sedang hadapi? One is COVID-19. Okay, kita tahu semua orang tak boleh keluar rumah. Apa kesan-kesan dia? Ramai orang tak nampak juga ya. Sebenarnya antara kesan-kesan dia adalah syarikat-syarikat ni banyak tertangguh aktiviti ekonomi mereka. Diorang tak boleh buat production langsung. Okay, malah ada bukan syarikat kecil saja, syarikat besar pun terjejas yang amat. Okay, contohnya AirAsia, mereka tak boleh, tak ada flight in and out. Contohnya seperti even oil and gas, Petronas, mereka tak tahu nak jual dekat mana minyak diorang sekarang ni. Okay, sebab ialah pesawat tak jalan, so minyak pun tak jalan, orang duduk rumah. Siapa yang dekat sini dalam saya rasa saya last isi minyak masa start MCO tu sampai sekarang saya isi full, sampai sekarang masih lagi tak kurang setengah pun. Suku je saya rasa, kurang suku silap. Okay, jadi nak menunjukkan bahawa kita tak pakai pun sekarang ni minyak. So memang industri oil and gas memang agak terjejas. Okay, now itu yang satu. Yang kedua, sekarang ni isu yang kedua adalah harga minyak Malaysia yang tak menentu. Okay, sekarang seperti yang kita tahu, harga minyak per barrel is about 28. Pernah sekali dia pernah mencecah 15 USD per barrel.
bayangkan, tapi itu sekejap je lah. Dia touch, lepas tu dia terus naik balik. So agak menyeramkan lah sebab itu adalah antara sumber terbesar negara. Okey, pernah dulu terjadi apabila harga minyak jatuh kepada RM25 per barrel. Banyak kontraktor-kontraktor yang tak dapat jalankan aktiviti, terutamanya kontraktor-kontraktor oil and gas lah. Okey, dan ketiga, harga ringgit yang tak menentu lah. Sekarang kita tengoklah harga ringgit, hari ini saya check is about RM4.35. So banyak lah. Now, okay, now seperti yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni, okay, krisis ini dia akan menyebabkan kesan-kesannya adalah, antara kesan-kesannya adalah banyak unemployment, banyak orang yang dah yang mungkin akan hilang pekerjaan. Yang kontrak mungkin tidak di-renew kontrak. Yang permanent mungkin dia akan offer BSS ataupun dia bagi potongan gaji. Sepanjang let's say lah 6 bulan kurang kerja ataupun kurang production, dia orang akan kurangkan gaji. So impact dia adalah kita punya spending semakin berkurang. Okay, now jadi now adalah masa untuk kita kumpul simpanan yang sangat banyak. Okay, sebanyak yang mungkin lah. So hari ini saya akan sharekan strategi bagaimana nak jana simpanan 5 hingga 6 angka melalui hartanah. Okay, jadi 2 strategi yang utama. Okay, now strategi pertama adalah beli rumah dan keluarkan simpanan KWSP. Beli rumah, kemudian keluarkan simpanan KWSP. Tetapi bersyarat Okey, macam mana step-step dia? Pertama sekali pertama sekali cari rumah yang ada construction, yang ada rebate about 10%. Okay, minimum 10% ataupun lebih lah. Sebab ada kat luar sana yang ada offer sampai 20%, 28%. Even minggu lepas saya berbual dengan seorang investor ni, dia pun cakap dia ada dapat terima offer 30%. Memang developer pun dia bukan nak untung lah, dia potong untung dia lah, asalkan unit tu terjual. Okay, yang kedua, kena pastikan harga hartanah itu tidak overpriced. Okay, kita kena, I think you all pun tahu lah macam mana nak tentukan hartanah itu overpriced ataupun tak. Okay, yang ketiga adalah dapatkan pengiraan yang teliti daripada perunding hartanah ataupun pemaju, so that you all tak tersilap. Kalau dia kata rebate tu 10%, so dia minta ditunjukkan 10% tu apa. Dan free. Kemudian yang keempat adalah dapatkan tawaran yang terbaik daripada pemaju. Now adalah masa you all nak grab opportunity untuk discuss dengan pemaju untuk dapatkan freebies yang pelbagai dengan extra discount. Okay, so now sekarang ni adalah masa dia, masa paling best. Kemudian nombor 5 adalah selepas you all dah pastikan that property semua tu okay, you all kena mohon pembiayaan sekurang-kurangnya 3 bank, daripada 3 bank. Okey, dan yang keenam, selepas lulus terus mohon pengeluaran KWSP. Okey, faham Beli rumah, konsep dia simple je macam ni. Sebagai contoh lah, let's say lah saya ambil rumah di Cosmos lah. Okey, 660 Okey, rebate yang diberi, contoh lah rebate yang diberi adalah 10%. Okey, so equivalent to 66,000. Okey, itu yang pertama. Kemudian kalau saya beli, saya akan dapatkan pembiayaan bank 90%, which is about 594,000. Okey, jadi apa yang boleh saya buat? Okey, pertama sekali saya boleh keluarkan KWSP account 2 10% sebagai deposit. Okey, 10% tu berapa? 66,000. Okey, itu yang pertama Itu yang pertama. Ini rebate So kita boleh keluarkan kita punya KWSP account 2. Okey, yang kedua, pilihan yang kedua adalah kita boleh keluarkan account KWSP account
dengan tambahan 10% lagi, which is 66,000. Okey, sebab syarat daripada KWSP adalah macam ni. Different you punya loan, let's say lah 90% tu 10% lah. Misal lah kata you dapat 80%, so you boleh keluarkan dalam account 2 tu ialah 20%. Plus tambah 10%. 10% tu digunakan untuk seperti guaman, fee guaman, MOT, benda-benda macam tu lah dia tujuan dia. So kalau misalnya kata 90%, 10 plus 10. Kalau you dapat margin financing tu 80%, 20 plus 10 macam tu. Tetapi subject tu you punya account 2 tu mesti cukup balance lah. Okay, now seterusnya. So kalau ikut contohlah saya gunakan di Cosmos lah, berapa banyak yang saya boleh keluarkan dengan harga 66,000 tu. Saya perlu keluarkan 66,000 10% pertama dan 66,000 untuk 10% yang kedua daripada KWSP. So total adalah 132,000. Duit ini akan masuk dalam saya punya saving. Faham? Okay, siapa yang faham cik I? 130,000, 132,000. Kalau agent yang mendengar ni, actually ini adalah antara modal yang you boleh gunakan untuk buat closing lah. Okay, sebab ramai orang sekarang dalam waktu-waktu terdesak ni mereka mencari property-property yang beri cash rebate, sebab mereka perlukan cash. Okay, itu adalah strategi pertama lah. You beli rumah, you keluarkan EPF. So EPF tu you jadikan saving. Okay, berapa pula jangka masa untuk dapatkan duit KWSP ni? Okay, daripada pembeli ni membayar booking, okay, sampailah loan agreement siap dan SPA siap, biasanya akan ambil masa 21 working days, 21 hari bekerja. So lebih kurang sebulan lah. Okay, kemudian lepas saja loan agreement dan SPA dah sign, terus apply untuk pengeluaran KWSP. Okay, so daripada pengeluaran KWSP ni, sampailah dia lulus, sampailah dia masuk di dalam akaun kita, dia akan ambil masa 14 hari bekerja, which is total lebih kurang 2 bulan. Siapa yang dah pernah keluarkan KWSP untuk beli rumah pertama, dia tahu. Okay, saya dah pernah keluarkan dah untuk rumah pertama saya. Saya dah beli rumah masa 2011. Itu rumah pertama saya. Kemudian saya terus aktif membeli. Alhamdulillah diberi peluang dan ilmu pasal property ni. Okay, so strategi pertama adalah beli rumah dan keluarkan KWSP. Kalau you punya development, kalau you beli property yang cash rebate lebih tinggi, contohnya sampai 20%, even you boleh daripada rumah tu sendiri tanpa keluarkan EPF, you boleh dapat lebih 100,000. Okay, tetapi bergantung kepada ialah harga rumah, package yang diberi. Okay, strategi yang kedua adalah, ini adalah untuk mereka, strategi dua ni hanya boleh diguna pakai kepada mereka yang dah pernah ada rumah. Okay, yang pertama mereka yang pernah ada rumah dan rumah itu telah naik nilainya, dan kebiasaannya dia akan ambil masa 6, 7, 8 tahun. Kalau sekarang 2020, mungkin dia dah beli tahun 2011, 2012, 2013. Okay, yang kebiasaannya nilai hartanah itu dah naik. Okay, 10%, 20%, 30%, even ada yang dah naik 100%. Okay, kemudian okay, sebab apa? Kalau you tak ada rumah, tak bolehlah buat refinance kan. So okay, now sebelum kita buat pembiayaan semula, ada 4 perkara yang you all kena semak. Okay, kena pastikan. Pertama sekali, you kena check market value rumah sekarang. Okay, adakah rumah itu dah naik ataupun rumah tu maintain. Kalau maintain, mungkin loan tu berkurang, tetapi dia punya dia punya value tu tak tinggi. Jadi bila you buat refinance, dia tak berapa banyak. Okay, yang kedua, you kena pastikan si kris, DSR semua dalam keadaan
membolehkan you buat refinance. Okey, yang ini biasanya you boleh rujuk kepada banker. Okey, you boleh rujuk kepada rent lah. Okey. Okey, yang ketiga adalah mohon di bank yang memberi package yang terbaik. Sekarang ni tadi pun saya dah tengok ada orang share berkenaan dengan rate. Okey, ada bank bagi rate still bagi 4.3, ada bank dah bagi 3.85, macam public bank. Okey, macam ada few bank lagi, Alliance Bank saya pun bagi rendah juga. So you all kena pastikan mohon di bank yang bagi package yang terbaik, bukan rate saja tetapi dia terms and conditions sekali lah. Okey, dan yang keempat adalah ni, kalau boleh, okey, kalau rumah tu you sewakan, okey, kalau lah rumah tu you sewakan, pastikan nilai sewa tu boleh menampung sekurang-kurangnya 70%, 80% daripada bayaran balik pinjaman yang baru ni. Contohlah rumah sekarang kita sewakan 2,000. Lepas tu installment terbaru adalah 2,500. Jadi dia dah boleh cover sebab 70 to 80% daripada you punya. Okey, yang ini adalah yang keempat ni adalah sebenarnya adalah fundamental untuk investor. Okey, sebab kalau kita nak pastikan so that if anything happen to the pada kita lah, so sekurang-kurangnya kita tidak dibebankan dengan cash flow negatif yang terlalu banyak. Okey. Now, saya bagi contoh Okey. Harga rumah asal, bagi contoh lah, so that you boleh faham. Harga rumah asal 400,000, pinjaman asal 300, terputus, maaf pinjaman asal 360,000, bayaran bulanan 1,700 dan nilai sewa 2,000. So dia ada positive cash flow lah. Ni situasi pertama, harga rumah 400,000, pinjaman asal 360,000, 90% lah. So sewa bulanan dia dalam 1,700 dan nilai sewa dia 2,000. Ini kalau contohlah, kalau disewakan lah. Kalau tak sewakan, so 1,700 lah dia akan bayar every month. Okey, apa yang terjadi setelah market value dah naik dan dia buat pembiayaan semula? Okey, now let's say lah dalam 8 tahun ini dia rumah naik sehingga naik 200,000 je lah. Okey, daripada 400 pergi ke 600. Okey, jadi misalnya kata kalau dengan andaian kita punya DSR kita okey, kita punya sikris okey, kita boleh buat 90% pembiayaan semula, 90% daripada 600,000 tu. So, dan baki pinjaman yang terkini rumah tersebut daripada bank yang pertama adalah tinggal 300,000 lah. Dalam masa 8 tahun ni 360 dan jadi 300,000. So, apa yang akan berlaku? Okey, pertama sekali, you punya lebihan tunai is about daripada 600 tolak 300, tolak kos-kos lain, contohnya macam kos-kos pembiayaan semula pun ada legal fee, semua tu. Saya dah kira, saya buat sebenarnya untuk memudahkan, saya dah buat formulation. Lepas ni you all boleh download saya punya ebook ni, saya bagi percuma so that you boleh nampak sendiri macam mana saya punya pengiraan. So daripada rumah yang ini, kalau you all buat refinancing, lebihan tunai yang terbaru adalah 225,000. 225,000. So banyak tak 225,000 tu? Boleh buat apa dengan 225,000 tu? Banyak kan? So sebenarnya sekarang orang menggunakan dua strategi, iaitu beli rumah dan keluarkan EPF. Yang kedua, kalau dah tak nak beli rumah sangat, dia gunakan rumah yang ada untuk dia simpan cash yang banyak. Kenapa perlu cash banyak ni? Saya dah mention tadi, if anything happen to kita, hilang kerja ke, kan, kita tak tahu, Allah Alam. Kita ada saving at least 6 bulan hingga setahun. Tapi kalau 225,000 ni saya rasa mencukupi lah. Mencukupi sangat. 200,000 pun dah cukup, 150,000 pun pada saya dah cukup dah untuk menampung selama 6 bulan hingga setahun. Itu menanggung saya kos-kos yang penting je lah. Maksudnya tak adalah nak berjoli.
Itu dua strategi yang kita boleh gunakan untuk kita jana kita punya simpanan. Okay, now tapi bila duit dah banyak ni dalam akaun ni, okay, sebelum kita nak dapat duit yang banyak tu, first kali adalah kita kena tahu juga apa tujuan kita buat benda ni. Jangan kita nak ambil cash, lepas tu kita sekadar nak berjoli. Kita niat asalnya mungkin kita nak buat saving, tapi bila ada saving, banyak dugaan-dugaan yang lain yang muncul. Pula-pula tu sekarang ni zaman online kan, semua orang beli everything boleh membeli di hujung jari. Tahu-tahu tiap-tiap hari sampai box daripada Taobao lah, Shopee lah Okay, so memang kena control. Now, so you all sekarang ada, kalau misalnya katalah okay, you all sekarang ni dah ada 200,000 lah. Okay, sekarang ni you all ada beberapa pilihan. Okay, beberapa pilihan. Sebab apa? Nak dapatkan duit mungkin senang, tetapi nak uruskan duit tu, itu adalah cabaran yang paling besar sekali. Okay, yalah. Okay, kat sini juga saya nak sarankan ada 5 tempat yang you all boleh salurkan kat mana you punya saving ni. Okay, pertama sekali you all kena pastikan you all ada you all boleh ada simpanan yang betul-betul yang you all boleh keluarkan anytime. Okay, contohlah you all daripada 200,000 ni, you all cakap 50,000 ni memang saya nak save. If anything happen, this is my emergency, 50,000. Okay, yang lain-lain ni, pertama sekali apa yang boleh buat adalah, pertama sekali adalah menyelesaikan beberapa hutang lain yang kecil. Contohnya macam credit card, you all ada kereta, benda personal financing. Okay, you restructure balik. Sebab apa? Saya dah pernah kira, dah selalu sangat saya buat. Bila masa saya banker dulu lah, saya selalu buat macam ni. Bila orang tu terlalu banyak sangat hutang-hutang dia, termasuklah hutang kredit kad dan personal financing terutamanya, saya sarankan dia buat refinance dan cover all hutang-hutang yang ini, selesaikan. Jadi daripada hutang dia, komitmen dia 4,000 dah jadi 2,000. Daripada komitmen dia 6,000, 7,000 sebulan, dia boleh kurangkan half kalau dia menyelesaikan beberapa hutang yang lain. Okey, kalau dia tak selesaikan, hutang dia bertambah. Okey, faham Itu yang pertama. Yang kedua adalah melaburkan semula sebahagian kecil ini ke dalam hartanah. Okey. Yelah, rugilah. Kita dah dengar Edwin cakap, kita dah dengar Ben bercakap pasal hartanah punya impact. Okey, hartanah punya impact dekat Malaysia. So, kenapa kita tak ambil peluang untuk labur semula dalam hartanah? Okay. Kalau misal kata you dah susun hutang you balik tu, dah bayar, you punya komitmen dah rendah, you punya DSR pun dah rendah, so kenapa you tak nak invest dekat property? Sebab kita tak tahu lagi sama ada COVID-20 ke COVID-25 in 5 or 10 years akan datang. So property yang baru ni lah yang akan mungkin jadi penyelamat untuk kita. Okay. So nombor 2 adalah labur semula ke dalam hartanah. Okay, you cari balik property new construction ataupun property yang murah, yang subsale sekarang tengah murah, beli, you bargain, discuss betul, minta harga-harga, sebab sekarang ni cash is king. Okay, you banyaklah kat luar sekarang ni subsale dan projek, banyak betul-betul yang murah sekarang. Okay, yang ketiga adalah, saya ada masa lagi? Okay, ada masa lagi. Okay, yang ketiga, you all boleh melabur semula dalam pelaburan saham. Okay, sekarang ni banyak saham-saham yang ada potensi. Okay, yang dulu naik, jatuh, kemudian sebab kemudian dia boleh ada potensi untuk naik semula. So untuk orang yang memahami tentang pelaburan saham ni, mereka akan membeli di lowest point. Okay, now contohlah, okay, COVID-19, dia apa yang terkesan adalah macam AirAsia. Okay, you tengok saham AirAsia sekarang memang betul-betul jatuh. Daripada RM4 lebih dah jatuh kepada beberapa sen teruk sangat lah. Okay,
Jadi kalau kita ada cash yang banyak, okey, kalau kita tak ada cash, boleh tak kita labur dekat saham ni? Okey, tak boleh. Kita tak ada power, kita tak ada cash, tak boleh nak melabur pun, tak boleh nak buat apa pun. Tapi kalau kita ada cash banyak, at least kurang-kurangnya kita boleh allocate sedikit untuk melabur dalam pasaran dalam saham-saham seperti ini yang bersifat sementara, yang terjejas bersifat sementara. Okey. Okey. Dan yang keempat, okey. Keempat, sebenarnya benda ni advantage dekat bumi sebab you all ada ASB. Jadi macam bos pula duduk sandar macam ni kan, makin selesa pula cakap ni. Okey. Nombor 4 adalah you all boleh simpan semula duit you all dalam ASB. Okey. ASB boleh keluar anytime kan. Even dia punya profit rate dia pun tinggi juga kan. Okey, even tinggi daripada simpanan tetap di bank. Okey. Tapi yalah, ada risiko dia. Janganlah simpan semua 200,000 dalam SB. Benda tu pulang. Tetapi kalau you all boleh bahagikan ataupun agih-agihkan mengikut yang saya kata ni, insya-Allah you punya pengurusan kewangan tu lebih stabil. Okey? Nampak dah? Okey. Dalam e-book ni saya pun saya ada contohkan perbezaan FD dengan ASB lah. Tetapi yang ASB ni saya tahu untuk Bumiputera, tolong ambil disadvantage. Okey. Okey. Dan yang kelima, apa yang you all boleh buat adalah untuk menyimpan semula sebahagian duit you all tu di tabung haji bagi Muslim, sebab untuk menunaikan ibadah haji, syarat-syarat, antara syarat dia lah duit tu mesti mencukupi lah. Okey. Tapi tahun ni tak pergi haji kan? Dengan kita dibatalkan terus Allahualam. Harap isu Covid ni selesai. Bolehlah sesiapa yang dah dijemput, yang dah dapat haji tu, saya doakan semoga tahun ini kalau ada haji dapat pergi haji. Okay. So now siapa yang faham ataupun dapat apa yang saya cakap hari ni, tulis type kat situ saya dapat. Saya dapat. Okey. Sebarang pertanyaan, you all boleh direct pertanyaan tentang ni lah. Mungkin ada yang faham, ada yang tak faham. Okey. Tentang konsep refinance, konsep KWSP berapa banyak boleh keluar. Sebab kebanyakan orang, bila saya tanya, saya kata KWSP boleh keluar berapa banyak? 10% saja. Kalau 10 orang yang saya tanya tu, 9 orang akan jawab 10% saja. Sebab dia tak tahu sebenarnya boleh keluar lebih. Okay. Okay, so kalau siapa yang tak faham pasal KWSP, insyaAllah apa yang saya ada, saya akan share. Okay, dan konsep refinance ni macam mana refinance ni boleh merendahkan you punya DSR, macam mana boleh rendahkan you punya commitment setiap bulan. Okay, benda-benda tu semua, apa yang saya ada, insyaAllah saya akan share. Okay. Berapa masa lagi? Alamak, awal lah. Sebelum ni saya buat Zoom 45 minit tak cukup. Okay, sekarang sebab banyak saya dah potong-potong. Okay. Saya rasa itu sajalah yang boleh saya share hari ini. Okay. So kesimpulannya adalah pertama sekali, untuk menghadapi situasi kita sekarang ni, kita kena betul-betul bersedia. Okay. Bersedia dengan apa? Dengan ilmu satu. Okay. Yang kedua dengan kewangan lah. Okay. Yang kewangan ni, ini adalah teknik-teknik yang power lah pada saya, yang boleh digunakan selagi, pertama sekali, you all masih bekerja. Kalau lah minggu depan, bulan depan, tahu-tahu dapat surat cakap kepada encik sekian-sekian, prestasi company tidak merangsangkan dan kami memberi notis 2 bulan untuk anda mencari kerja lain, ataupun notis pemberhentian lah. So kalau benda tu dah berlaku, memang dah tak boleh buat apa dah. Sebab why?
Bila kita apply, bank akan call, buat verification kan. Buat verification, company menyatakan you betul tak bekerja kat situ, you masih bekerja tak ataupun tak. So kalau you dah tak bekerja, memang tak boleh buat dah. Okay, pertama sekali you memang kena bekerja lah. Kedua, you punya DSR dan CRIS tu mesti elok lah. Okay, you bayar bulan-bulan nanti. Okay, maintain you pembayaran. Jangan sampai 2 bulan, 3 bulan tak bayar. Okay, terus maintain lah. Okay, itulah syarat antara syarat yang you kena pastikan lah. Okay, so that you boleh lah buat, sama ada you beli rumah yang baru, you boleh beli rumah yang subsale, yang kalau banker dalam ni mungkin dia tutup mata sebelah orang buat guna style markup financing kan. Okay, markup financing pun saya tak explain lagi, tapi itu pun salah satu cara untuk mendapatkan cash. Tapi subsale, satu adalah kos dia lebih tinggi sikit lah compare to project. Project keluar RM100 je, confirm boleh dapat rumah. Kalau you punya CRIS, you punya income semua mencukupi, okay apa RM100. Okay, so kesimpulan dia adalah gunakan dua teknik ni. Kemudian you all mesti disiplin. Duit nak dapat mudah, tetapi nak kontrol dia susah. So disiplin. Okay, so jangan terguna pakai. Yang lelaki ni tak payahlah beli sport rim, yang perempuan tak payahlah nak ngada-ngada beli tudung 2000 selai. Okay, tolong beringat, sebab kita tak tahu berapa lama lagi tempoh MCO kita ni. Kita tak tahu lagi apa lagi wave yang akan datang. Okay, first wave, dia pernah nampak first wave tu adalah COVID-19 punya wave. The biggest wave is actually dia punya krisis ekonomi. So sekarang ni kita perlu bersedia untuk yang bigger ni. Okay, so itu sahaja dari saya. Sekian. Apa-apa lagi nak tanya boleh terus PM saya, ataupun nanti you boleh klik dekat saya dekat pautan dekat atas tu, ada ebook. InsyaAllah kita punya admin akan beri dekat you all ebook saya tu dalam bahasa Melayu. Saya dah buat beberapa minggu lepas, dan saya dah sharekan, saya rasa lebih dekat 100 kopi lah kot saya bagi. Sebab bila saya post, ramai orang nak, jadi saya just post for free lah. Okay, itu saja daripada saya pada malam ni. Thank you so much. Thank you IQI kerana bagi saya platform untuk saya bercakap, kerana bagi saya platform untuk saya share ilmu saya. InsyaAllah akan ada lagi video-video yang live yang seterusnya. Kalau tak daripada saya, mungkin daripada sahabat-sahabat kita yang lain. Okay, kita jadikan IQI ni satu platform yang sangat harmoni. Okay, kita ada Chinese, India, Malay. Kita gunakan bahasa yang mudah dipahami, dan semoga platform IQI ni lebih besar lah. Sebab saya tahu dalam ni bukan Ren saja yang tengok. Okay, yang menonton kita punya live sekarang ni. Sekarang ni saya nampak ada banker, ada orang-orang yang saya rasa macam dia ni mungkin nak tahu pasal property, so dia join this group. Okay, sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja daripada saya.